Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafatha binti Osman. Okey, hari ini kumpulan saya akan membentangkan berkaitan dengan Mahkamah Tinggi. Okey, sebelum tu saya akan terangkan dulu tentang sistem kehakiman di Malaysia. Bagaimana sistem kehakiman di Malaysia? Jom kita start. Sistem kehakiman di Malaysia adalah badan kehakiman yang menjalankan kuasa kehakiman di negara ini. Mengikut perkara 121 dalam kurungan 1, Perlembagaan Persekutuan Kuasa Kehakiman bagi Persekutuan adalah terletak di bawah Mahkamah Tinggi di Malaya dan Mahkamah Tinggi di Borneo dan juga mana-mana mahkamah bawahan yang telah diperuntukkan Undang-Undang Persekutuan. Kuasa-kuasa kehakiman di negara ini terletak di Mahkamah Rayuan, Mahkamah-Mahkamah Tinggi dan Mahkamah-Mahkamah Bawahan. Kehakiman merupakan satu badan hakim-hakim dalam satu sistem perlembagaan. Dari segi kuasa dan peranan terdapat kehakiman berbeza-beza antara satu negara dan negara lain. Para hakim diberi kuasa mentafsir dan melaksanakan undang-undang dengan kuasa atau autoriti yang diberikan kepada mereka. Kuasa ini termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Bagi menjalankan tanggungjawab sebagai seorang hakim, ianya mestilah tidak terpengaruh atau menyembelahi mana-mana pihak. Kebebasan untuk menjalankan tugas-tugas hendaklah terjamin. Pihak kehakiman mestilah mempunyai kebebasan untuk bertindak sebagai sebuah institusi. Okey, fungsi kehakiman di Malaysia adalah yang pertama, mentadbir keadilan secara saksama. Seterusnya adalah tempat penyelesaian pertikaian dan membatalkan undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan, juga memelihara hak warga negara daripada sebarang pencabulan oleh pihak kerajaan, serta mengesah dan mentafsirkan sesuatu undang-undang. Okey, pentadbiran kehakiman. Ianya ditadbir oleh pejabat pendaftaran yang diketuai oleh Ketua Pendaftar. Ketua Pendaftar, Ketua Pegawai Pentadbir di Mahkamah. Ketua Pentadbir dibantu oleh Pendaftar Mahkamah Rayuan, Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya, Pendaftar Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Pegawai lain terdiri daripada Timbalan Ketua Pendaftar, Pegawai Pendaftar, Pentadbir dan pegawai lain. Seterusnya kita akan masuk ke jenis-jenis mahkamah. Mahkamah awam terbahagi kepada dua, mahkamah atasan dan mahkamah bawahan. Okey, mahkamah atasan ada tiga, mahkamah persekutuan, mahkamah rayuan dan mahkamah tinggi. Okey, mahkamah bawahan pula adalah mahkamah session, mahkamah magistrat, mahkamah penghulu. Okey, seterusnya adalah mahkamah khas. Mahkamah khas ada mahkamah khas raja-raja, mahkamah syariah, mahkamah kanak-kanak, mahkamah tentera, mahkamah bumi putera, mahkamah perusahaan, mahkamah buruh. Itu saja daripada saya akan serahkan kepada kawan saya untuk penerangan lanjut. Assalamualaikum, nama saya Nur Adriana binti Rosedi dari kelas DSI 4B. Saya akan menyambung pembentangan rakan saya mengenai tajuk Mahkamah Tinggi. Saya akan menerangkan sistem hierarki kehakiman di Malaysia. Yang pertama, Mahkamah Persekutuan, kedua, Mahkamah Rayuan, ketiga mempunyai dua bahagian iaitu Mahkamah Tinggi Malaya dan kedua, Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Keempat, Mahkamah Seksyen, kelima, Mahkamah Magistrat. Mengapa wujudnya hierarki? Hierarki membezakan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah. Mahkamah Tinggi terdiri oleh Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Manakala, Mahkamah Rendah terdiri oleh Mahkamah Seksyen dan Mahkamah Magistrat. Selain itu, ia memudahkan pentadbiran dan menjadikan lebih efisien sesuai dengan kategori permasalahan yang berlaku. Seterusnya, membolehkan rayuan dibuat. Mahkamah Tinggi iaitu boleh menimbangkan semula keputusan Mahkamah Rendah jika keputusan tersebut salah dari segi undang-undang. Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi ditubuhkan di bawah perkara 121 Perlembagaan. Dua mahkamah tinggi yang mempunyai bidang kuasa yang setaraf dan selaras. Yang pertama, Mahkamah Tinggi Malaya dan kedua, Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Pembicaraan dijalankan oleh seorang hakim. Bidang kuasa diperuntukkan di dalam Akta Mahkamah Kehakiman 1964.
Ia juga mempunyai bidang kuasa yang tidak terhad dalam kedua-dua kes sivil dan jenayah. Mendengar rayuan dan membuat semakan revision kes-kes dari mahkamah rendah. Sampai itu, rayuan tidak boleh dibawa ke mahkamah tinggi sekiranya jumlah dari RM10,000 kecuali mengenai nafkah isteri dan anak atau dengan kebenaran. Kedua, prosedur pembicaraan sivil Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980, Jenayah Kanun Tata Cara Jenayah CPC. Kuasa Mahkamah Tinggi termasuklah kuasa untuk: pertama, mengarahkan mana-mana individu atau pihak berkuasa untuk membuat sesuatu atau berhenti membuat sesuatu. Ini bermaksud Mahkamah Tinggi mempunyai kuasa untuk memberhentikan penyelidikan ataupun pembicaraan sesuatu kes ataupun satu dakwaan. Kedua, membuat deklarasi bahawa tindakan seseorang atau pihak berkuasa adalah tidak sah dan tidak perlu diikuti. Ketiga, mengarahkan mana-mana individu atau pihak berkuasa untuk membawa ke mahkamah sesiapa yang ditahan secara tidak sah. Komposisi Mahkamah Tinggi. Hakim dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong yang bertindak atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Hakim Besar Mahkamah Malaya dan Hakim Besar Sabah dan Sarawak. Perdana Menteri akan meminta pandangan hakim-hakim besar setiap mahkamah tinggi di Malaya dan Ketua Menteri di setiap negeri sebelum menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk melantik pelantikan yang baru. Sekian, terima kasih daripada saya. Saya akan memberi peluang kepada rakan saya untuk menyambung perbentangan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurina Syamimi binti Asari dari kelas DSI 4B. Saya akan menyambung perbahasan mengenai bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Bidang kuasa Mahkamah Tinggi dibutirkan melalui undang-undang yang digubal Parlimen. Contohnya, Akta Mahkamah Kehakiman 1964 menyatakan bahawa Mahkamah Tinggi mempunyai bidang kuasa sivil dan jenayah yang tidak terhad. Ini bermakna Mahkamah Tinggi mempunyai bidang kuasa untuk memutuskan semua kes sivil dan jenayah termasuklah rayuan daripada Mahkamah Seksyen dan Magistrate. Tetapi, bidang kuasa Mahkamah Tinggi telah dihadkan di dalam perkara tertentu oleh undang-undang lain yang digubal oleh Parlimen. Bidang kuasa Mahkamah Tinggi terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama, bidang kuasa asal sivil, iaitu mendengar dan memutuskan kesemua kes sivil yang melebihi bidang kuasa Mahkamah Seksyen dan Mahkamah Magistrate. Jumlah yang terlibat melebihi 250,000 sehingga 1 juta. Yang kedua, bidang kuasa asal jenayah, iaitu mendengar kes jenayah yang melibatkan hukuman mati. Yang ketiga, bidang kuasa rayuan, iaitu mendengar rayuan jenayah dan sivil daripada Mahkamah Seksyen dan Mahkamah Magistrate. Seterusnya kita pergi pula kepada Mahkamah Tinggi bidang kuasa sivil. Bidang kuasa sivil terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu bidang kuasa sivil am dan bidang kuasa sivil khusus. Bidang kuasa sivil am terdapat 2 perkara. Yang pertama, ia tertakluk kepada had yang terkandung dalam perkara 128 perlembagaan. Mahkamah Tinggi hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk membicarakan segala prosiding sivil seperti fakta yang atasnya prosiding itu diasaskan wujud atau dikatakan telah berlaku. Yang kedua, tanpa menjejaskan keluasan subseksyen 1, Mahkamah Tinggi hendaklah mempunyai apa-apa bidang kuasa yang terletak hak padanya sebelum sahaja Hari Malaysia dan apa-apa bidang kuasa lain yang terletak hak padanya oleh mana-mana undang-undang bertulis yang berkuat kuasa dalam bidang kuasa tempatannya. Bahagian kedua, bidang kuasa sivil khusus, iaitu tanpa menjejaskan keluasan Seksyen 23 seperti bidang kuasa di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang berhubungan dengan kebangkrapan atau syarikat. Antara contoh kes yang dapat dilihat adalah Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan petisyen Kerajaan Malaysia melalui Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia bagi menggulung syarikat Wilfred Academy Sendirian Berhad.
yang merupakan sebuah institusi pengajian swasta atas kegagalan syarikat tersebut membayar amaun cukai tertunggak beserta kenaikan untuk tahun taksiran 2010 dan 2011. Petisyen penggulungan syarikat telah difailkan di mahkamah pada 28 April 2017 dan bicara petisyen telah ditetapkan pada 15 Jun 2017. Namun, perbicaraan telah dibenarkan penangguhan sebanyak 2 kali oleh Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. YA Tuan Muhammad Zaini bin Mazlan atas permintaan responden yang berjanji kepada mahkamah untuk menyelesaikan segala tunggakan tersebut secara keseluruhan atas dasar memelihara kepentingan para pelajar di kolej tersebut. Walau bagaimanapun, sehingga tarikh bicara yang telah ditetapkan oleh mahkamah pada 7 September 2017, responden masih gagal mematuhi arahan mahkamah untuk menyelesaikan kesemua tunggakan yang dinyatakan dalam notis tuntutan bayaran dan petisyen. Justeru, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur YA Tuan Muhammad Zaini bin Mazlan setelah mendengar hujah peguam hasil cawangan guaman Kuala Lumpur, Umi Khairunisa binti Muhammad Sofani telah membenarkan petisyen penggulungan terhadap responden. Sekian itu sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan sambungan perbahasan kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ayuni binti Azhari daripada kelas 4A. Saya akan menyambungkan pembentangan kami tentang bidang kuasa Mahkamah Tinggi bahagian jenayah. Okey, Mahkamah Tinggi ni mempunyai bidang kuasa untuk mendengar semua jenis kes jenayah. Tetapi secara umumnya lebih tertumpu kepada kesalahan-kesalahan jenayah yang di mana Mahkamah Magistrat dan Mahkamah Seksyen tiada bidang kuasa untuk mendengar penghakiman, seperti contoh kes yang membawa kepada hukuman mati. Jadi untuk kes yang akan dibicarakan di Mahkamah Tinggi ni tertakluk kepada keseriusan hukuman sesuatu jenayah yang telah dilakukan oleh pelaku. Untuk pengetahuan semua, Mahkamah Tinggi ni boleh mendengarkan kes-kes jenayah seperti berikut. Yang pertama, kes-kes jenayah yang telah dilakukan oleh sesiapa sahaja termasuk warga tempatan dan warga asing. Yang kedua, kes jenayah yang melibatkan perairan dan udara Malaysia. Yang ketiga, kes jenayah yang dilakukan di bawah peruntukan Kanun Kesiasaan, Akta Hasutan, Kanun Prosedur Jenayah, Akta Rahsia Rasmi dan Akta Penerbitan. Yang keempat, semua kes yang boleh dikenakan hukuman mati dan penjara seumur hidup. Selain daripada itu, Mahkamah Tinggi mempunyai kuasa untuk membenarkan kes-kes rayuan bagi Mahkamah Rendah dan menyemak rekod-rekod Mahkamah Rendah. Antara contoh kes yang dibicarakan di Mahkamah Tinggi ialah kes Sunny Eng yang berlaku pada tahun 1963. Kes ini melibatkan Zenny Chok yang dilaporkan hilang ketika mengikuti percutian menyelam bersama teman lelakinya iaitu Sunny Eng di Singapura yang pada masa itu masih lagi sebahagian daripada tanah Melayu. Dan yang lebih aneh lagi, mayat Zenny Chok tidak pernah ditemui. Okey, Sunny Eng merupakan bekas pelumba kereta Grand Prix ni dituduh membunuh teman wanitanya itu untuk mendapat manfaat daripada insuransnya. Kes ini merupakan antara salah satu yang paling pelik di tanah Melayu ketika itu, di mana kes pendakwaan didasarkan pada bukti keadaan sahaja. Ini juga merupakan kes pertama yang dibicarakan tanpa mayat. Pendakwa raya Francis menegaskan bahawa tanggapan seseorang itu tidak boleh didakwa membunuh jika mayat mangsa tidak ditemui adalah salah, kerana ini bermakna pembunuh yang bijak boleh melepaskan diri dengan melenyapkan mayat tersebut. Akhirnya, Sunny Eng didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman mati pada tahun 1965 dan selepas 2 tahun, hukuman itu baru dilaksanakan. Hai dan Assalamualaikum kepada semua rakan-rakan saya dan juga pensyarah bagi subjek pengantar sistem undang-undang di Malaysia. Nama saya Azri Natasha binti Azrul Azmi. Saya dari kelas Desa Air 4A. Jadi saya di sini akan menyambung pembentangan iaitu mengenai pembicaraan kes rayuan di Mahkamah Tinggi. Baiklah, untuk pengetahuan anda semua bahawa pembicaraan kes rayuan ni adalah merupakan antara bidang kuasa di bawah Mahkamah Tinggi di Malaysia. Jadi saya akan meneruskan iaitu dari segi faktor yang mendorong pada pembicaraan kes rayuan di Mahkamah Tinggi. Baiklah, yang pertama ni adalah kerana si tertuduh ini ingin mencari kebenaran pun atau kesahihan terhadap tuduhan ataupun hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya. Yang kedua ni pula adalah si tertuduh ni ada rasa percaya bahawa terdapat sebarang
kesilapan ataupun kesalahan terhadap fakta. Baiklah, yang terakhir sekali ni adalah kadar hukuman. Itu adalah terlalu tinggi. Jadi dia akan memohon ataupun merayu kepada Mahkamah Tinggi agar diringankan lagi kadar hukumannya itu. Seterusnya adalah kesimpulan. Okey, kesimpulan ni adalah secara umumnya pada tahun 1963, Perlembagaan 1963 telah digantikan dengan Mahkamah Persekutuan Malaysia. Okey, untuk pengetahuan anda semua bahawa ianya dikuasai oleh Ketua Hakim Persekutuan. Okey, baiklah, untuk pengetahuan anda semua bahawa ianya dikuasai oleh Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan, dan juga ia turut disertai oleh 3 mahkamah tinggi, iaitu Mahkamah Tinggi Malaya, yang kedua adalah Mahkamah Tinggi Borneo, dan juga yang ketiga adalah Mahkamah Tinggi Singapura. Dan tapi pada 9 Ogos 1965, Mahkamah Tinggi Singapura tidak lagi menjadi sebahagian daripada sistem Mahkamah Malaysia, kerana pada waktu itu Singapura bukanlah lagi sebahagian daripada Persekutuan Malaysia. Jadi itu sahaja daripada saya. Segala yang kurang itu daripada saya, segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih.